Hai, selamat sejahtera saya ucapkan dan selamat datang ke pembentangan kami. Saya Elvira Rowena Wong Shuli, No Matrix BI 24110060 merupakan ketua bagi kumpulan 1, iaitu The Black Hand. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang penuh dengan tipu muslihat dan jenayah di dunia perbankan Malaysia. Ini adalah pembentangan kisah Aman Shah Ahmad, si pencuri 1 sen. Ini adalah ahli grup kami. Yang pertama, Elvira Rowena Wong Shuli. Seterusnya, Nur Najwa Nafisa binti Baba, Siti Nurliana binti Sibili, Muhammad Zulizam bin Muhammad Rahli dan Muhammad Khairul Razi bin Jainuddin. Aman Shah Ahmad, seorang eksekutif di Hukwa Bank, terkenal dengan rancangannya yang licik. Dengan menggunakan kemahiran komputer, dia berjaya mencuri 1 sen dari setiap akaun pelanggannya dan mengumpul sejumlah wang yang besar yang tidak disedari oleh sesiapa pun. Cara Aman Shah yang sangat bijak dan sukar dikesan dengan mencuri sejumlah wang yang kecil yang tidak dapat menarik perhatian oleh sesiapa pun. Tetapi, dalam tempoh yang panjang, jumlah tersebut mencapai angka yang mengejutkan, iaitu 41 juta ringgit Malaysia. Walau bagaimanapun, tindakan liciknya tidak kekal lama. Aktiviti mencurigakan akhirnya disedari dan Aman Shah ditangkap. Dia kemudiannya dibuktikan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Latar belakang kes Aman Shah pencuri 1 sen, walaupun mungkin kelihatan remeh pada permukaan, sebenarnya menyentuh isu-isu yang mencerminkan ketidakadilan sistematik. Berikut adalah beberapa faktor yang mendasari kisah ini. Yang pertama, keadaan hidup Aman Shah. Aman Shah dipercayai berasal daripada keluarga yang miskin atau menghadapi cabaran keuangan yang berat. Tindakan mencuri 1 sen ini bukanlah kerana niat jenayah semata-mata, tetapi kemungkinan disebabkan tekanan hidup dan keperluan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Yang kedua, tindak balas sistem undang-undang. Kes ini menunjukkan bagaimana sistem undang-undang bertindak tanpa mengambil kira konteks sosial di sebalik tindakan kecil seperti pencurian 1 sen. Ia mencerminkan penggunaan sumber undang-undang yang tidak seimbang di mana perhatian lebih diberikan kepada kes kecil, sementara kes besar yang melibatkan rasuah atau penyalahgunaan kuasa mungkin tidak diurus dengan sama adil. Yang terakhir ialah reaksi masyarakat. Masyarakat sering melihat kes ini sebagai contoh ironi dalam sistem keadilan. Kes ini mengundang simpati ramai terhadap Aman Shah dan membuka ruang untuk kritikan terhadap keutamaan dalam undang-undang. Seterusnya, faktor-faktor berlakunya kesalahan. Yang pertama, tekanan kewangan. Semasa beliau bekerja di sebuah bank, ada kemungkinan Aman Shah menghadapi masalah kewangan atau mempunyai tabiat berbelanja berlebihan yang melebihi pendapatannya. Ini boleh mendorongnya untuk mencari penyelesaian yang cepat dan menyalahi undang-undang untuk masalah kewangannya. Yang kedua, sifat tamak. Daya tarikan wang mudah dan keinginan untuk gaya hidup mewah boleh mengatasi rasa moralnya dan menyebabkan dia mengutamakan keuntungan peribadi daripada pertimbangan etika. Yang ketiga, sifat tiada integriti. Sebagai pekerja bank yang mempunyai akses kepada sistem komputer, Aman Shah berada dalam kedudukan yang unik untuk mengeksploitasi kelemahan sistem. Dia mungkin telah mengenal pasti kelemahan dalam sistem keselamatan dan melihat peluang untuk mengeksploitasinya untuk keuntungan peribadi. Pada bahagian jenayah, menurut Kanun Keseksaan Akta 574 Seksyen 378, seseorang yang mempunyai niat untuk mencuri akan dikenakan hukuman walaupun nilai yang dicuri itu rendah, dan manakala undang-undang yang dikenakan menurut Seksyen 378 Kanun Keseksaan menjelaskan hukuman yang akan dikenakan kepada Aman Shah
ataupun individu yang melakukan perkara tersebut akan dikenakan penjara 7 tahun atau denda atau sebaliknya. Implikasi yang diperolehi dari segi individu ialah yang pertama, hilang kepercayaan daripada orang ramai dan masyarakat. Perbuatan Aman Shah membuatkan orang ramai berasa ragu untuk mempercayainya lagi selepas kejadian tersebut. Dia juga mungkin akan dipulaukan oleh masyarakat setempat. Dia juga mungkin akan sukar untuk mencari pekerjaan tetap kerana mungkin majikan bimbang dia akan mengulangi perkara yang sama lagi. Perbuatannya juga telah mencalarkan nama baik penjawat awam. Dari segi organisasi, pihak bank terpaksa menanggung kerugian besar akibat pecah amanah yang dilakukan oleh Aman Shah. Perbuatan Aman Shah ini juga merosakkan dan menjejaskan reputasi bank tersebut. Ini menyebabkan pelanggan merasa ragu-ragu dan takut untuk menggunakan penghematan perbankan kerana takut wang mereka akan hilang. Dari segi negara pula, boleh menyebabkan kemerosotan ekonomi dan memperlambatkan pembangunan negara. Apabila kes ini mendapat perhatian dari rakyat Malaysia, majoriti daripada mereka berhenti melakukan apa-apa pelaburan dan pembukaan akaun semasa kerana bimbang akan keselamatan wang di akaun tersebut. Hal ini menyebabkan kerajaan tidak mempunyai wang untuk menambah baik segala fasiliti negara dan membangunkan negara serta memberikan gaji kepada pekerja. Situasi ini boleh menyebabkan kos pendapatan merosot sekaligus membuatkan kuasa beli turut merosot. Terdapat 3 langkah utama yang kita dapat mengatasi isu integriti dan rasuah ini, iaitu yang pertama, kita dapat menyediakan program pendidikan dan latihan mengenai etika dan integriti di tempat kerja. Ini termasuk seminar, bengkel dan kursus online. Yang kedua ialah kita dapat memperkasakan agensi penguat kuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan sumber dan kuasa yang mencukupi untuk menjalankan penyiasatan dan dakwaan. Yang terakhir ialah kita dapat menggunakan teknologi dan sistem pemantauan berterusan untuk mengesan dan mencegah aktiviti rasuah serta meningkatkan transparansi dalam pengurusan. Pengajaran daripada kajian kes yang dibuat. Kes Aman Shah sebenarnya lebih daripada sekadar cerita tentang pencurian kecil. Ia adalah refleksi masalah sosial, keadilan dan ketidakseimbangan yang wujud di dalam masyarakat kita. Bagi masyarakat dan pihak berkuasa, kes ini adalah peluang untuk pertama, memahami punca sebenar masalah iaitu kemiskinan dan tekanan hidup. Kedua, mencari penyelesaian yang lebih adil seperti bantuan sosial atau program pemulihan. Yang terakhir, memperbaiki sistem undang-undang agar lebih berempati dan responsif terhadap keperluan manusia. Bagi rumusan untuk kes Aman Shah si pencuri 1 sen ini ialah faktor penyebabnya berlakunya situasi ini adalah disebabkan tekanan hidup yang menyebabkan dia memerlukan mendapatkan sumber pendapatan secara cepat, dan impak dari perbuatannya itu telah menyebabkan reputasi dan pandangan masyarakat terhadapnya menjadi buruk. Dan pengajaran daripada kisah Aman Shah ini adalah walaupun nilai yang dicuri itu hanya 1 sen sahaja, tetapi di situ memperlihatkan kita bahawa pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam diri dan kepada masyarakat. Bagi rujukan, kumpulan kami telah menggunakan artikel-artikel berikut dalam menyiapkan tugasan ini. Artikel-artikel ini kami dapati melalui kemudahan internet dan setiap artikel mempunyai maklumat yang berkaitan dengan tugasan yang diberikan, iaitu tentang Aman Shah pencuri 1 sen. Artikel pertama kami dapat daripada blog Lobak Merah yang ditulis oleh Su Idris. Yang kedua pula daripada The Patriot yang ditulis oleh Sang Taming Marhin, dan akhir sekali Mekanika yang ditulis oleh Safirin Zulkifli. Maklumat-maklumat yang kami dapat melalui artikel-artikel ini sememangnya dapat membantu kami dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Akhir sekali, pembahagian tugasan. Alvira bertugas untuk membuat slide, tajuk pengenalan dan langkah mengatasi.
Najwa bertugas untuk latar belakang kes dan pengajaran. Saya, Liana, bertugas untuk faktor-faktor dan nama pembahagian topik. Zul Izam bertugas untuk kesalahan dan rumusan. Dan akhir sekali, Khairul bertugas untuk kesan kepada individu dan rujukan.